Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan membicarakan kisah Al-Isra' wal Mi'raj berdasarkan riwayat-riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan juga dalam beberapa kitab yang lain. Pertama sekali berdasarkan riwayat-riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, pada malam Nabi Muhammad SAW diisrakan, baginda sedang berbaring di tepi Baitullah, iaitu di kawasan Al-Hijr. Baginda antara tidur dengan jaga di tengah-tengah antara dua lelaki, iaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhuma. Pada ketika itulah malaikat Jibril bersama dua malaikat lagi datang mengambil baginda dan membawanya ke perigi Zamzam. Kemudian Sayyidina Jibril membelah dada baginda SAW dari permulaan dada hingga pangkal leher hingga ke bawah perut dan mengeluarkan hati baginda. Seterusnya mencucinya dengan air Zamzam. Kemudian membawakan satu bekas berupa mangkuk basuhan daripada emas yang berisi hikmah dan juga iman. Lalu dituangkan hikmah dan iman itu dalam dada baginda dan kemudian menutupnya kembali. Kemudian dibawa kepada baginda SAW seekor binatang berwarna putih yang saiznya lebih kecil daripada baral tetapi lebih besar daripada keldai, dinamakan Al-Buraq, yang mampu melangkah sejauh pandangan matanya. Dengan menaiki burak itu, Nabi ditemani oleh Jibril menuju ke Baitul Maqdis. Setibanya di Baitul Maqdis, baginda menambat buraknya di bingkai pintu tempat para Nabi biasa menambatnya. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bingkai pintu yang dimaksudkan ialah bingkai pintu Masjid Baitul Maqdis. Kemudian baginda memasuki masjid dan mengerjakan solat 2 rakaat di dalamnya. Apabila baginda keluar, baginda Jibril membawa kepada baginda 2 bekas. Satu bekas berisi arak dan satu bekas lagi berisi susu. Baginda memilih susu. Lantas Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi hidayah kepadamu untuk memilih fitrah. Jika kamu mengambil arak, niscaya akan sesatlah umat kamu. Kemudian baginda dan Jibril naik ke langit. Apabila tiba di langit dunia, Jibril berkata kepada malaikat penjaganya, bukalah. Malaikat tersebut bertanya, siapa? Jibril menjawab, aku Jibril. Dia bertanya lagi, ada siapa bersama kamu? Jibril menjawab, ya Muhammad bersama aku. Dia bertanya lagi, adakah diutuskan kepadanya? Jibril menjawab, ya. Lalu malaikat penjaga langit pertama itu membukanya sambil berkata, marhaban dengan kedatangannya. Sesungguhnya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki yang sedang duduk. Kelihatan di sebelah kanan dan kirinya terdapat kumpulan-kumpulan manusia. Apabila melihat sebelah kanannya, dia ketawa. Dan apabila melihat sebelah kirinya, dia menangis. Lalu mengucapkan salam kepadanya. Lalu Nabi SAW mengucapkan salam kepadanya. Dia menjawab salam dan berkata marhaban kepada anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Apabila Nabi bertanya kepada Jibril, siapa lelaki ini? Jibril menjawab, itulah Adam. Dalam setengah riwayat, selain mengalu-ngalukan baginda, Adam turut mendoakan baginda dengan kebaikan. Itu juga dengan Nabi-Nabi yang lain yang ditemui baginda di langit-langit berikutnya. Kumpulan manusia yang berada di sebelah kanan Nabi Adam itu ialah anak cucunya yang bakal menjadi ahli syurga, dan di sebelah kirinya ialah yang bakal menjadi ahli neraka. Menurut ulama, kumpulan manusia tersebut merupakan roh-roh anak cucunya yang telah meninggal dunia atau termasuk juga yang bakal meninggal dunia. Kemudian mereka menaiki langit yang kedua, seterusnya langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, sehingga langit yang ketujuh. Di setiap langit berlaku dialog antara Jibril dengan penjaga langit sebagaimana tadi. Di langit yang kedua, Nabi SAW bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, dan baginda berkata, sesungguhnya
Nabi Yusuf dikurniakan separuh daripada keindahan, yakni kecantikan. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana baginda memberi salam kepada Nabi Adam di langit yang pertama, Nabi SAW turut memberi salam kepada mereka. Mereka menjawab salam Nabi, mengalu-ngalukan kedatangan baginda SAW, mengucapkan marhaban kepada saudara yang soleh dan Nabi yang soleh, serta mendoakan kebaikan, kecuali Nabi Ibrahim AS yang menyebut marhaban kepada anak yang soleh dan Nabi yang soleh, ucapan sebagaimana ucapan Nabi Adam AS. Baginda Nabi SAW menceritakan rupa paras Nabi-Nabi yang ditemunya itu. Bagaimana rupa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. InsyaAllah akan dikisahkan dalam siri yang berikutnya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.